السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung perbahasan daripada Mukhtasar Syu'abul Iman oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ditulis oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala, ataupun terjemahan dia 77 cabang iman. InsyaAllah perbahasan kita pada malam ni ialah kita akan membahas cabang iman yang ke-39, iaitu di bawah tajuk bersikap wara' pada makanan dan minuman serta menjauhi perkara yang tidak halal. Jadi daripada tajuk tu kita boleh tengok apa yang kita akan sentuh dan bahas pada malam ni ialah satu sikap yang ada pada setengah orang, iaitu tidak bermudah-mudah untuk makan apa-apa ataupun minum apa-apa, melainkan dia pastikan makanan, minuman itu menepati seperti mana yang dikehendaki oleh syarak. Itu disebut dengan nama wara'. Dan sebenarnya sikap wara' ni dia lebih lagi daripada setakat tahu benda ni halal, benda tu haram. Orang yang ada sikap wara' ni dia akan tengok lagi aspek-aspek lain. Antaranya ialah orang yang menyediakan makanan dan minuman itu. Benda ni taklah sampai kepada wajib, tapi ianya ialah satu sifat yang akan ada dan lahir daripada satu orang yang ada peningkatan iman dia. Tapi kalau iman dia biasa, seperti mana kalangan kebanyakan orang awam, benda ni bukan benda yang diambil kira sangat. Jadi malam ni kita nak tengok firman Allah, hadis-hadis Nabi, syair-syair dan kisah-kisah para salafus salih untuk menerangkan cabang iman yang ke-39 ni. Permulaan kepada bab 39 ni, dia bawa satu dalil daripada Al-Quran, iaitu ayat ketiga surah Al-Ma'idah. Allah Ta'ala sebut pada ayat ketiga surah Al-Ma'idah, panjang. Ayat ketiga surah Al-Ma'idah ni dia agak panjang, iaitu firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Ayat ketiga surah Al-Ma'idah, menurut jumhur para ulama, ianya merupakan ayat terakhir daripada Al-Quran yang turun pada Nabi. 6,236 ayat. Inilah ayat yang ke 6,236 yang turun pada Nabi, iaitu pada peristiwa Hajjatul Wada',
haji terakhir Nabi, dan lepas pada tu sekitar 19 ke 20 hari Nabi pun meninggal. Maknanya kalau kita tengok dari segi penurunan ayat ni pun, dia turun lepas cerita benda-benda lain dah selesai, baru turun. Sebab tu saya sebut tadi, sikap warak ni dia tak wajib, tapi dia cantik kalau ada pada satu orang mukmin. Dia menunjukkan keberhati-hatian tu ada, sikap berhati-hati tu ada. Kita tengok dulu terjemahan ayat tu. Allah Ta'ala sebut hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kepada kamu memakan bangkai, waddam, dam maknanya darah, walahmul khinzir, dan juga daging babi, wama uhilla li ghairillahi bih, dan apa-apa binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, wal munkhaniqah, munkhaniqah maksudnya haiwan yang mati tercekik, wal mawquzah, yang mati dipukul, wal mutaraddiyah, yang mati kerana jatuh daripada tempat yang tinggi, wan natihah, dan haiwan yang mati kerana ditanduk dengan haiwan yang lain, wama akala sab'u illa ma zakkaitum, dan apa yang dimakan oleh binatang buas, sisa binatang buas pun tak boleh makan, illa ma zakkaitum, kecuali yang sempat kamu sembelih. Maknanya dia kena makan dengan binatang, dia tak mati lagi, kita sempat tangkap dia, kita sembelih dia, yang tu boleh makan. Bukan hanya kes untuk haiwan yang dimakan binatang buas, lembu yang kena langgar dengan kereta pun, dia tak sempat mati lagi, kita sembelih dia, boleh makan. Tapi kalau dah mati, tak boleh makan, dia bangkai. Okay. Kemudian dalam ayat tu Tuhan sebut, wama dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam, dan diharamkan ke atas kamu juga memakan sembelihan yang disembelih atas nama berhala, dan juga diharamkan mengundi nasib menggunakan anak panah. Maknanya terlibat dengan perjudian, tenung nasib walaupun tak guna anak panah. Sebab ayat ni merujuk pada situasi musyrikin Mekah, situasi orang pada waktu tu, bila mana nak tengok untung rugi, nasib baik nasib buruk ni, dia akan guna anak panah. Sekarang mungkin tengok tapak tangan. Kan ada sebahagian orang tengok nasib dia, untung ke tak untung, dia tengok tapak tangan. Dia pun buka gerai, buka payung, duduk tepi jalan, buat satu signboard, tengok nasib, tenung nasib. Tapi nasib dia hari tu kaya ke tak kaya dia tak tahu. Nasib dia tak tenung lagi, dia tenung nasib orang dulu. Jadi ini ialah benda-benda yang diharamkan dalam agama. Kemudian Allah Ta'ala sebut zalikum fisq, semuanya itu termasuk perbuatan fasik. Orang fasik duk buat benda ni. Orang fasik ni maksud dia apa? Orang yang melazimi buat dosa kecil dan buat juga dosa besar. Itu maksud fasik. Dia buat dosa kecil tu dan dia tak rasa apa-apa, dia rasa okey. Dengan sebab biasa buat dosa kecil tu, maka dia pun pergi kepada buat dosa besar juga. Jadi itu antara senarai benda-benda yang diletakkan dalam ayat 3 surah Al-Ma'idah ni, benda-benda yang tak boleh kita terlibat dengannya. Kemudian Tuhan kata, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, pada hari ini orang kafir telah putus asa daripada agama mereka. Semua sembahan orang kafir terbatal. Fala takhshawhum wakhshawni, jangan lagi kamu takut pada orang kafir, kata Allah Ta'ala, takut pada aku. Ini waktu turun ayat ni, ketika mana Hajatul Wada' ni, Allah Ta'ala suruh Nabi beritahu pada umat ni, sekarang tak perlu takut orang kafir, kekuatan sudah ada pada kamu. Kekuatan sudah ada pada kamu, tampuk pemerintahan, kuasa sudah ada pada kamu. Kemudian ayat yang penting dan mustahab, dan inilah penanda aras kepada selesainya agama ni, iaitu Allah Ta'ala kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini disempurnakan bagi kamu agama kamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan diberikan kesempurnaan terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu,
wa raditu lakumul Islam madinah, dan telah diredai Islam ini menjadi agama kamu. Faman itturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ism, barang siapa yang terpaksa kerana dia terlalu lapar sehingga dia terambil benda-benda yang haram tadi, tidak dikenakan pada dia dosa. Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Jadi ayat ni ialah ayat pelengkap kepada Al-Quran keseluruhannya. Yang paling last sekali Tuhan sebut tentang benda-benda yang boleh makan, benda-benda yang tak boleh makan, benda-benda yang boleh buat, benda-benda yang tak boleh buat, siapa yang kita kena takut, siapa yang kita tak perlu takut. Dan kena tahu agama strukturnya telah sempurna sekarang. Jadi tak perlu lagi runsing, tak perlu lagi takut dan bimbang. Bila mana kamu nak buat apa-apa dalam agama, sebab semua benda dah selesai. Kuasa dah ada pada kamu, pemerintahan pun dah dapat pada kamu. Okey. Dalam ayat ni Allah Azza wa Jal sebut tentang benda-benda yang kita tak boleh makan. Benda-benda yang kita tak boleh makan ni ialah termasuk daripada benda-benda haram yang tak boleh kita sentuh lagi. Bila mana Tuhan kata dalam ayat ni, tak boleh makan bangkai, tak boleh minum darah, tak boleh makan daging babi. Ini benda-benda yang dah kekal haramnya. Kemudian penulis dia bawa lagi ayat-ayat lain yang mungkin kita tak akan sentuh semualah ayat-ayat ni, sebab banyak dia bawa ni. Cuma kita sebut mana-mana benda yang penting. Ayat yang kedua surah Al-An'am ayat 145, Allah Ta'ala kata, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillah. Allah Ta'ala kata, katakanlah aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku. Allah Ta'ala suruh Nabi kata, wahyu yang aku terima sekarang ni sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan benda tu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, kerana semua benda tu kotor dan dilakukan oleh orang-orang fasik atau binatang yang disembelih selain daripada nama Allah. Dalam ayat ni, konteks yang nak dibawa oleh Allah Azza wa Jal kepada kita yang dengar ataupun orang yang baca ialah benda-benda haram sikit berbanding benda-benda halal. Segala benda-benda yang diharamkan ni bukanlah benda-benda yang utama untuk dijadikan sebagai makanan pilihan. Tak. Ada lagi makanan-makanan lain yang kita boleh makan. Banyak lagi makanan-makanan lain yang kita boleh cari untuk kita makan. Cuma bila mana satu benda tu dilarang, godaannya pun kuatlah untuk mendekatinya. Bila mana benda tu dilarang, Tuhan tak bagi kita makan, tak bagi kita terlibat, maka godaan yang akan datang melalui hawa nafsu dan syaitan yang menggoda kita, bisikan syaitan, dia akan kuat. Cuma kita, mungkin antara benda yang kita boleh jamin tak akan kena lah kita sekarang ni ialah makan daging babi. Makan daging babi ni mungkin tak kena lah kita, sebab dia bukan benda yang banyak di tempat kita ni. Tapi ini untuk kita je Malaysia ni. Kalau kita pergi negara jiran yang ramai orang Islam, bukan negara jiran dengan Perlis ni. Jiran dengan Perlis ni memang open pun benda tu. Thailand ni memang mudah nak cari pun. Okey. Indonesia. Tuan-tuan tengok di Indonesia. Di Indonesia, kita tahu negara Indonesia ni ialah negara yang populasi orang Islam paling ramai di dunia. Paling ramai di dunia. Bukan paling ramai di Asia Tenggara, tapi di dunia. Orang Islam ramai saja. Tapi orang-orang Islam di sana pun terlibat dalam penyediaan makanan-makanan yang haram ini. Sebab tu kalau kita pergi ke Kalimantan, kita pergi ke Bali, muka Melayu, sebab dia orang ni memang bangsa Melayu pun, tuan-tuan akan tengok daging babi ataupun babi ni dijual secara terbuka. Terutamanya di Bali lah. Sebab Bali ni ialah
orang Melayu yang beragama Hindu. Kita nak tengok saki-baki Melayu agama Hindu di Bali. Tempat kita di Malaysia ni, orang beragama Hindu sinonim dengan orang India. Dia ada beza tu. Ada orang dia kira India aja Hindu. Tak. Orang India ialah orang yang duduk di benua India. Benua India ni mana? India sekarang dan juga Pakistan sekarang. Itu semua benua India. Termasuklah Bangladesh semua tu. Tu semua nama benua India. Orang yang duduk di benua India belum tentu dia Hindu. Contoh negara Pakistan. Itu ialah majoriti Muslim. Itu ialah majoriti Muslim. Sama juga di Bangladesh pun ada orang Islam. Di India ataupun sendiri pun ada orang Islam. Okay. Cuma di negara kita di Malaysia ni yang sinonim beragama Hindu ialah bangsa India. Sinonim beragama Hindu. Tapi di Indonesia yang beragama Hindu bukan hanya mereka yang berbangsa India, tapi juga bangsa Melayu. Sebab yang ada di Bali sekarang itu ialah orang Melayu. Kalau kita baca sejarah, orang-orang Melayu dulu, kerajaan-kerajaan Melayu dulu pernah beragama Hindu. Maknanya ada kerajaan-kerajaan tertentu ni pada zaman lampau dulu, agama teras dia, agama utamalah Hindu. Lepas pada tu baru Buddha. Macam contoh kerajaan Majapahit, yang tu Buddha. Walaupun ada orang kata tu Hindu, tapi yang tepatnya kerajaan Majapahit yang Indonesia yang last sekali itu ialah Buddha. Termasuklah kerajaan Kedah tua, ni dekatlah kawasan utara ni, itu pun saki-baki daripada Hindu Buddha. Dia combine dua tu. Tapi yang kuatnya ialah pengaruh Buddhanya lagi. Okey. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan buka media sosial sekarang, tuan-tuan boleh tengok promosi jual babi di Bali ni open. Sebab orang kita ni ramai pergi bercuti ke Uluwatu Bali ni. Uluwatu ni nama tempat di Bali. Dia memang ada lah, orang Islam ada. Tapi dia jual ni terbuka macam orang jual nasi lemak bagi-bagi. Tuan-tuan kena tahu, di sana ada menu nasi goreng babi. Ada. Yang menyediakan tu ialah Muslim. Muslim yang pakai tudung elok tapi dia jual. Tapi dia tak panggil babi, dia panggil celeng. Tu bahasa sana. Celeng guling. Maknanya babi salai tu. Dia belah seekor babi tu, dia salai. Saya tanya orang-orang yang mu'allaf, yang masuk Islam. Saya ada jumpa 2-3 orang yang ada experience makan babi ni. Saya tanya dia, babi ni sedap tak? Dia kata tak payah tanya ustaz. Kalau tanya kita orang teringat babi tu memang sedap pun. Dia orang mengakui kesedapan babi tu. Sebab daging babi ni dia kurang berurat dan dia lebih kenyal lah. Terutamanya kulit dia tu, bila mana kita panggang, dia punya crispy dia tu macam orang makan keropok. Sedap lah. Itu saya tanya orang-orang. Saya tanya tu mu'allaf yang dah masuk Islam lebih pada 15 tahun. Dia kata jangan tanya. Tanya sikit lagi, boleh jadi saya pergi cari babi. Jangan tanya. Cukup. Nak kata apa? Kita ni di Malaysia tak kenalah benda tu sebab memang benda tu sensitif. Tapi di Indonesia benda tu normal. Nak cari nasi celeng penyet. Tempat kita kan lebih dikenali nasi ayam penyet. Tapi di sana dia ada nasi celeng tu babi lah. Okay. Celeng penyet. Ada nasi, ada tempe, lepas tu ada babi tengah tu. Sekali dengan sup dia. Memang menu tu ada. Wujud di sana. Jadi kalau kita pergi, kita tak tahu apa, kita mungkin akan tertipu. Dan kita akan tengok dia dijual secara terbuka. Sebab tu kita tak boleh mendabik dada sekarang ni. Kita kata kita mesti selamat daripada benda tu. Mungkin kita pergi berjalan nampak orang baru kita perasan. Itu belum cerita di Eropah. Sebab di Eropah ni dia ekstrak babi tu kepada benda lain. Duduk dalam biskut yang jadi yang kata apa? Yang jadi perisa kepada biskut tu. Itu ekstrak daripada ham, pork apa semua macam-macam lah. Okay. Orang-orang yang duduk di Eropah dia akan tahu payahnya untuk berurusan dengan makanan ni. Sebab tu fatwa Dr. Yusof Qaradawi di Eropah ni untuk makanan-makanan yang ada proses istihalah. Dia memang guna babi, lepas tu dia buat something, hilang babi dia tu kat dalam. Dia produce something yang baru. Maka benda tu berubah hukum dia. Sebab ada pandangan para ulama'-ulama' yang dahulu. Bukan dia buat pandai sendiri. Pandangan para ulama' dahulu yang membenarkan bila mana hilang zat babi tu.
Sebab sekarang kita kena tahu bahawasanya teknologi dalam pemakanan ni dia semakin moden. Tuan-tuan tahu tak sekarang ni ada satu teknologi guna bahan-bahan organik ni, maknanya benda-benda yang ditanam dengan tanah, sayur apa ni, boleh produce buat sejenis makanan tu mengeluarkan rasa seperti ayam. Ada. Benda tu ada. Food manufacture ni sampai ke tahap tu dah sekarang. Orang-orang yang vegetarian ni, dia boleh nak ubah rasa, nak rasa makan daging, nak rasa makan ayam dengan rasa makanan-makanan seperti ni. Di Perlis ni tak ada. Saya pernah try di Ipoh. Ada satu kafe, dia buat dia punya, orang kata apa, dia punya makanan dia tu semua guna bahan organik, maknanya bukan haiwan sembelihan, tapi dia buat tu jadi rasa ayam. Memang betul rasa ayam tu, rasa macam ayam orang, rasa macam daging tu. Sekarang ni duk ada. Bahkan sekarang ni ada teknologi yang boleh jadikan air mineral yang kita minum ni ada perisa macam air manis, sebab nak suruh orang tinggalkan minum air yang dibancuh dengan gula tu. Dah sampai ke tahap tu sekarang ni. Sekarang ni dia dah boleh pergi ke tahap itu. Jadi kita ni kena lebih berhati-hati dan lebih warak lagi lah untuk ambil apa-apa makanan. Sebab tu saya tak menafikan dan taklah kata keterlaluan. Sebahagian orang-orang kita dulu ni dia ada sikap warak untuk makan benda-benda tertentu ni. Sebab tu kita tengok ada tok-tok guru pondok ni kedai makan pun tak pergi. Sebab apa? Sebab dia menjaga waraknya. Pertama mungkin suasana kedai makan ni ialah suasana tempat orang bersembang. Jadi tak sepatutnya orang agama pun duduk kedai makan lama-lama. Itu pandangan lah. Itu saya kata warak dia. Jadi dia orang lebih prefer makan, kalau makan kat kedai pun dia bungkus balik rumah. Ada yang lebih syadid lagi, lebih tegas lagi. Memang tak makan langsung. Sebab dia, orang kata apa, dia selidik sampai pada part basuh telur ayam tu kalau nak makan roti canai apa semua. Yang ni bagi saya leceh sikit lah. Boleh kita nak buat macam tu, tak ada masalah pun. Dia tak salah, bagi saya dia tak salah pun. Cuma ianya benda yang untuk realistik dia kurang realistik. Kalau dia jenis orang yang tak keluar musafir, mungkin mudah untuk dia buat benda tu. Tapi kalau dia keluar musafir, dia akan rasa something. Dia akan rasa payah hidup pada zaman sekarang. Jadi dia tengok pada realiti. Memang tak dinafikan. Sebab tu kalau tengok para ulama' yang terdahulu, ulama' dulu, khususnya ulama' hadis, ini kriteria orang yang bawa hadis. Iaitu tak suka ketawa kuat sangat. Imam Abu Daud antara yang menitik beratkan benda-benda macam ni. Dia tak akan ambil hadis daripada perawi yang suka ketawa kuat. Dan yang kedua, dia suka menunggang kuda dalam kelajuan yang luar biasa. Kalau dia tunggang kuda ke unta, dia mesti bawa laju. Jadi tak ambil hadis daripada orang-orang macam ni atas dasar warak. Dia macam sekarang, tuan-tuan tengok ustaz, dia congek motor lebih daripada mak rempit lagi. Dia ustaz, kerja jabat agama, kerja jabat mufti, mentang-mentang kerja fatwa, tapi dapat motor kat dia vikang punya tinggi. Kita nak panggil dia kuliah, something sikit lah. Tak teruk pun. Ataupun ustaz yang melazimi pakai seluar 3 suku, lepas tu pakai singlet, dia tak salah. Tapi untuk profession macam tu, dia akan something. Ini dia panggil warak. Pergi kedai-kedai yang diragui. Contoh kedai tu dimiliki oleh non-Muslim. Dia mungkin tak jual benda-benda haram. Sebab kita pun tahu dalam keliling-keliling kampung kita ni ada setengah-setengah tempat apa semua ni memang non-Muslim yang jual. Hatta orang-orang yang duduk belah Penang ni, yang selalu duduk beli apa nama ni, makanan-makanan daripada orang Cina yang produce benda-benda yang dia tak guna benda haram pun. Sebahagian masyarakat dia okey. Dia beli benda-benda yang berasaskan apa nama ni, macam char kway teow apa semua. Setengah-setengah orang Melayu di Penang ni dia boleh confirm. Cina ni dia tak ambil benda-benda yang tu. Memang saya akui, memang kita tahu wujud orang-orang Cina yang bersih ni. Saya ingat di Dungun, di Terengganu, di Dungun,
Dia ada satu bangsa Tionghoa Cina lama yang duduk di Kuala Dungun. Kuala Dungun macam Kuala Perlis tepi pantai. Okay. Cina-Cina situ semuanya Cina-Cina yang dah berusia 60-70, tapi sekarang dah tak ada dah. Yang kebanyakan dia orang ni kaki dia orang kecil. Tuan-tuan pernah dengar cerita tentang Cina kaki kecil? Kaki dia kecil funny kaki dia. Perempuan lah, lelaki kaki normal, perempuan. Dalam kabilah Cina ni, macam kabilah Arab juga lah. Di sisi orang Cina ni, dia ada satu kelompok, saya tak tahu dia daripada kelompok mana, saya tak ingat lah sejarah dia. Cuma, bila mana dia kaki kecil ni, itu ialah bangsa Cina yang sangat menjaga maruah. Dia tak makan babi. Dia orang tak makan. Bahkan dia orang makan benda-benda yang berasaskan sayuran. Baguslah. Dia Cina yang bagus. Cina Tionghoa lah, kita kata bangsa dia orang ni adalah bangsa Tionghoa, dan dia orang pun beragama bukan agama Buddha. Dia orang ada, sebab orang Cina ni dia ada agama dia sendiri. Dia ada kepercayaan dia sendiri. Kalau yang di Dungun ni cakap Terengganu lebih pekat pada orang Terengganu lagi. Tak bunyi Cina pun. Tuan-tuan sembang dengan dia. Bunyi cakap Terengganu, ya dok mu. Cakap gitu. Maknanya dia cakap macam tu. Makan budu, makan segala makanan orang Melayu semua makan. Dia ada. Yang ni dia buka kedai, kita rasa okey. Dia buat nasi lemak apa semua, kita pun rasa okey dengan dia. Yang bergaul dengan orang Melayu. Tapi dia non-Muslim lah. Dia non-Muslim. Cuma kalau satu orang tu dia nak jaga profession dia, sebab dia tok guru ke, ada pondok apa semua, dia tak makan lah tempat-tempat macam ni. Sebab dia menyebabkan mata orang memandang. Sebab dulu di Terengganu ada satu kes, ada satu kopitiam Cina ni, orang tak berapa yakin nak pergi tak nak pergi. Sehinggalah ada satu orang ustaz yang agak terkenal di daerah tu, dia pergi. Bila mana dia pergi, orang Melayu lepas pada tu dah rasa yakin dengan kedai tu. Sebab tu bahaya kalau ustaz dia mudah-mudah sangat pergi tempat tu, pergi tempat ni. Jadi dia akan menyebabkan orang lain kata, tu dia pergi, kita boleh pergi. Itu saya sebut menjaga warak tu. Menjaga kewarakan. Kedai-kedai yang tak dipastikan halal ke tak halal ke apa semua, dia pergi. Jadi itu akan menyebabkan jadi fitnah. Jadi fitnah. Jadi ini benda yang kita kena faham elok-elok. Hukum asal selama mana benda tu halal, walaupun yang buat makanan tu non-Muslim tapi dia halal, kita boleh makan. Tak ada masalah pun. Benda tu okey. Kita boleh makan. Tapi atas dasar warak, atas dasar warak. Sebab tu dulu ada isu. Ada satu orang penceramah, dia timbulkan isu jangan beli makanan daripada orang-orang yang tak salat. Orang-orang yang jual makanan tepi jalan ni, dia tak salat, kita tak beli makanan dia. Kebetulan penceramah tu baru datang minta tauliah di Perlis. Tapi waktu tu kena hentam tu. Saya taklah kata pandangan dia tu salah 100%. Ada benarnya, pengamalannya memang ada di sisi sebahagian para ulama. Tapi untuk realistik bagi semua orang boleh buat, tak boleh. Tak semua orang mampu buat. Tambah negara-negara minoriti Muslim, kawasan-kawasan yang payah nak cari itu, dan benda tu sulit. Kita nak ukur orang tu dia salat ke tak salat. Terutamanya orang yang melancong tempat tu, dia nak beli pisang goreng je pun, goreng pisang. Lepas tu dia tanya tuan kedai, ni semayang lagi? Dia something lah tanya tuan kedai tu. Kalau tak semayang saya tak beli. Tak nak beli sudah, tak payah datang. Jadi mengundang marah orang pula. Okay. Tapi kalau kita berkawan dengan orang tu, kita nampak kita orang kampung tu, boleh jadilah untuk jaga warak dia tu, dia bolehlah buat benda tu. Tapi kalau tak dikenali, kita takkan usul orang tu sampai ke tahap tu. Ni jual-jual goreng pisang ni zakat bayar tak? Banyak cerita dia ni. Daripada elok aku goreng pisang, aku sembah minyak goreng pisang ni atas dia. Jadi inilah benda-benda mengusul benda-benda yang tak perlu ni pun kadang-kadang tak tepat juga lah nak diamalkan secara keseluruhan. Okay. Cuma poinnya ialah jagalah makanan kita, makanlah benda-benda yang halal dan jauhilah benda-benda yang syubhah, benda-benda yang meragukan tu kita jauhi. Okay. Kemudian kita tengok dalam bab yang ke-39 ni, dia datangkan lagi
firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat yang ke-219. Allah Ta'ala sebut, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'uhuma aktsaru min naf'ihima. Allah Ta'ala sebut, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang arak dan judi, katakan padanya dosa yang banyak, kalau ada manfaat pun sikit. Arak dan judi ni apa manfaat dia? Haram tu kita dah tahu dah. Saya tak nak sebut lah yang tu. Apa manfaat arak dulu? Arak ni digunakan untuk perubatan. Digunakan untuk perubatan. Sebab tu memang tak dinafikan segala benda-benda ubat-ubat yang bersifat cecair ini, yang moden-moden ni, memang dia ada arak sikit. Tapi arak bukan jenis arak yang memabukkan tu. Dia arak ni dia ada banyak jenis lah. Alkohol salah satunya lah. Alkohol ni banyak digunakan. Dakwat pen kita alkohol ni semua benda. Duk bawa arak dalam poket baju semua. Tapi dia tak termasuk dalam bab tu. Cuma nak katanya manfaat dia tu memang ada. Cuma yang diharamkan ni lah arak yang betul-betul arak. Tuan-tuan tengok orang Malaysia pergi berjalan ke Eropah, pergi ke Spain, Spanyol, pergi ke Jerman, pergi ke UK apa semua. Okay. Di Spain, di Spanyol, bangsa Spanyol ni adalah bangsa yang suka minum kopi. Memang jalan-jalan dia orang ni penuh dengan kedai kopi. Dan antara budaya orang Spanyol ni, dia orang suka minum kopi panas. Dia tak minum kopi sejuk. Kopi yang letak ais ni budaya orang Amerika. Sebab tu di Sepanyol kita tak akan jumpa Starbucks, sebab di sisi orang Sepanyol Starbucks ni telah buat bid'ah yang besar untuk kopi, iaitu ada kopi ais. Di sisi Sepanyol benda tu tak valid. Kopi kekal dengan panas. Cuma dia orang akan masak, dia orang akan makan dengan, dia orang akan minum kopi tu dan makan croissant tu, roti macam belah sabit tu sekali. Itu kebiasaan. Okay. Bila mana dia orang minum kopi, biasanya dia orang akan bancuh sikit dengan wine dalam tu. Orang kita pergi Sepanyol, orang ambil gambar seronok apa semua, nak pergi tengok Eiffel Tower apa semua kan. Pergi kedai kopi, dia tahu kopi. Lebih kurang kopi Malaysia, lebih kurang ahli kopi je, minum lah. Jaga-jaga. Setengah-setengah kopi tu dia letak sikit wine dalam tu. Memang waktu kita minum tu kita takkan rasa pening, mabuk apa tak ada. Kita kena beritahu dekat dia, kopi ni jangan dicampur dengan wine, sebab dia orang akan campur dengan susu, tu salah satu ingredient dia lah, kopi tu sekali dan wine tu. Sebab dan dia orang akan minum kopi yang jenis ada wine ni ialah waktu musim sejuk, sebab nak bagi badan tu lebih panas. Sebab tu di negara-negara Eropah ni bila mana musim sejuk, arak lagi murah daripada air biasa. Sebab dia orang percaya arak ni ialah satu bahan yang boleh memanaskan badan. Hatta di bandar ilmu dia orang di London pun. Sebab London ni dianggap oleh orang-orang Eropah sebagai bandar ilmu lah. Sebab situ ada Oxford, situ ada Harvard pun. Tapi tuan-tuan kena tahu, bila mana dia orang dah habis duduk universiti, dah habis working hour ni, dia orang akan bermabuk-mabuk lah. Benda tu ialah benda normal di sana. Cuma kita duduk sini ni, kita tak tahu sangatlah apa cerita dia orang. Ni saya tahu ni daripada sebahagian orang yang pergi. Dan ada orang kita pun terbawa-bawa budaya dia orang, sebahagiannya lah, tak semua. Tapi nak katanya benda tu tak terjaga dengan baik di sana. Saya ada dengar cerita daripada Datuk Mufti lah, waktu dia kena apa nama ni, sabatikal di Oxford ni. Dia selalu sembang dengan penasihat agama kepada Raja Morocco Maghribi sekarang. Penasihat ni dia pun pergi buat pengajian ke apa, kajian apa di London. Habis daripada isyak ni akan sembang. Masuklah dia akan sembang dengan mufti. Sembang, cakap bab agama keluar. Orang Morocco kita akan tahu, dia akan pertahan mazhab Maliki kau-kau je. Dia akan pertahan. Dia kata apa-apa pun Maliki, apa-apa pun Maliki. Cukup jam pukul 12, dia turun pergi bar minum arak. Dia tu penasihat raja untuk bahagian agama. Mabuk dia. Dia tu. Tapi sebelum tu cakap agama lain macam. Budaya yang teruk ni, kata budaya teruk. Ada orang yang terlekat ni tu. Dan ni ialah Mustasyar Malaki. Mustasyar Malaki ni penasihat khusus raja dia untuk bahagian agama.
Dululah, sekarang tak dah. Okey, cuma nak katanya terikut-ikut. Kita tak ada warak tu. Dia kita sebut sebagai hilang, warak dia dah hilang. Okey. Kemudian kita tengok apa lagi hadis yang dia bawa sini. Quran dah selesai, kita pergi kepada hadis. Okey. Hadis yang pertama ialah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha dalam As-Sahihain. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bit'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang madu yang diperah. Bit'i inilah madu yang diperah. Faqala, Nabi pun jawab, kullu syarabin askara fahuwa haram. Setiap benda yang memabukkan ianya haram. Sebab biasanya bahan yang digunakan untuk buat arak ni ialah kurma dan anggur. Madu jarang. Madu tak digunakan sebagai bahan utama untuk buat arak. Tapi madu ni kalau diperam dengan cara tertentu, dia akan menyebabkan orang yang konsum tu akan mabuk, kesan dia sama macam orang minum arak juga. Waktu dia nak perang tu, bekas peraman tu dia ada letak orang kata apa? Satu lapisan benda lah yang dia tampal dulu situ. Saya tak pasti apa dia, tapi itu dia panggil al-bit'i. Macam kita orang Melayu, kita ada makanan yang berasaskan proses penapaian. Tapai lah orang panggil tapai. Okay. Tapai pulut ni ataupun tapai ubi ni kan, kita tak boleh makan ikut suka hati. Kita kena tunggu waktu dia. Kalau tak kena gaya, kita terminum, kita terambil konsum waktu yang orang kata apa, yang dia belum matang elok lagi. Kita boleh tu huyung hayang apa semua macam orang ambil arak je. Sama dengan orang minum air Terengganu panggil tuak, sini panggil nira kan. Ini ke tuak yang orang Terengganu panggil tuak gila benda tu. Sebab orang minum tu akan jadi gila. Dia macam orang yang under control lah. Okey. Itu pun termasuk. Walaupun zaman Nabi dia tak ada benda-benda seperti ini. Benda-benda seperti ini dia tak ada. Okey, cuma nak katanya ini semua minuman-minuman yang ada unsur haram yang sama. Yang seterusnya, ni saya nak sebut sikit sebagai tambahan. Dalam masyarakat Arab ada satu minuman yang terkenal, dia panggil nabiz. Nabiz ni ialah air yang dikeluarkan, cecair yang keluar waktu anggur dan kurma diperang. Dia akan sampai satu proses, dia tak jadi arak lagi. Sebelum dia jadi arak tu dia panggil nabiz. Nabiz ni konsum dia tak jadi mabuk pun. Khilaf di kalangan para ulama tentang bab minum nabiz. Terkenal dalam sirah, dalam sejarah, guru Imam Syafi'i iaitu Imam Waqi' bin Jarrah minum nabiz ni. Dan dia telah dikritik oleh ramai ulama-ulama hadis kerana perangai dia suka minum nabiz ni. Sebab dia nak beritahu pada orang, nabiz ni okey, tak haram pun, boleh minum, tak mabuk pun. Tapi dari segi warak, dia kurang warak, macam saya sebut tadi. Sehingga menyebabkan anak-anak murid, orang-orang belajar hadis dengan dia ni rasa something nak pergi belajar dengan dia. Sebab dia punya nak melawan arus pada waktu tu, dia nak lawan tok-tok guru lain yang kata nabiz ni haram. Semua orang yang pergi belajar hadis dengan dia akan dapat hidangan air nabiz tu. Masuk kelas dia akan bagi. Kan budaya orang Arab kan, dia bagi. Biasa bagi kopi, dia bagi nabiz. Jadi ada yang teragak-agak, nak minum tak nak minum, nak minum tak nak minum. Sebab dia tu pergi belajar dekat dengan tok guru yang kata minuman tu haram. Sehingga Imam Waqi' kata minum air ni lagi halal daripada air sungai Furat di Iraq tu. Air sungai tu pun ada kadang-kadang kotor juga. Minum air ni boleh minum. Tapi itu antara isu kontroversi Imam Waqi' bin Jarrah. Sebab tu Imam Az-Zahabi sebut, kalau Imam Az-Zahabi ni pro mengatakan nabiz ni tak boleh minum. Dia kata kalaulah Imam Waqi' tinggalkan sikap suka minum nabiz tu, maka lagi besarlah kedudukan dia di kalangan orang Islam. Hadis-hadis dia akan banyak lagi diangkat. Tapi dengan sebab ada sikit perangai macam tu. Dia biasalah, dia setiap orang ni dia ada kecenderungan yang pelik sikit. Jadi dia memang pro kepada
pandangan yang kata nabis ni tidak haram, boleh diminum. Okey. Kemudian satu benda bila mana saya sebut benda ni. Di sisi mazhab Syafi'i, siput babi boleh makan tak? Tak makan. Orang kita tak makan. Memang benda tu haram. Tuan-tuan pergi ke Morocco, Maghribi, dia orang makan siput babi ni. Siput babi ni dia buat sup. Orang Morocco panggil siput babi ni halazun. Kita pergi tepi jalan ni, orang jual halazun, sup halazun tu macam orang jual kuah pisang tempat kita. Sebab memang mazhab Maliki ni antara mazhab yang sangat terbuka dalam bab makanan. Sebab tu bila mana kita tengok dalam kitab-kitab fiqh mazhab Maliki ni, dia orang benarkan Maliki makan daging buaya. Ini buaya boleh makan. Maliki buaya boleh makan. Orang-orang Sabah, Sarawak yang masuk Islam tu, dia mengekalkan makan buaya. Dari segi Maliki okey. Kita lah yang tak nak makan. Dia orang makan. Antara mazhab yang ketat tak boleh makan banyak benda ni apa dia? Abu Hanifah. Tak. Abu Hanifah sotong tak makan. Sebab tu tuan-tuan tengok orang-orang India, mamak yang datang dari India betul, yang memang bawa mazhab Hanafi, dia sakit kepala tengok nasi kandar ada lauk sotong, sakit kepala dia. Dia Hanafi, dia tak makan benda tu. Jadi yang kemudian yang ada di Penang tu bukan Hanafi dah tu, yang duk makan tu memang kita yang duk balas. Dan itu antara lauk yang mahal pun. Cuma nak katanya Hanifah tak makan, Abu Hanifah tak makan. Mazhab tu tidak membenarkan makan makanan lauk ni. Dia agak ketat, rugilah sikit. Dan juga Syiah pun salah satu pandangan dia orang tak makan juga sotong ni. Antara benda-benda ini ialah pandangan lah. Okay. Antara benda yang pelik sikit dalam mazhab Syafi'i, ni saya sebut ni tak tahulah kontroversi ke tak. Okay. Ada satu kitab Hayawanat Al-Kubra. Saya tak ingat siapa tulis. Kitab ni ialah menghimpunkan haiwan-haiwan yang boleh dimakan dan tak boleh dimakan. Yang tulis tu mazhab Syafi'i. Dia kata di sisi sebahagian Syafi'iyah membenarkan untuk makan anak harimau. Anak dia, bukan makan harimau tu, anak dia. Harimau tak boleh makan. Anak dia yang belum tumbuh taring. Saya bukan cerita malam ni lepas pada ni cari anak harimau tak perlu pun. Saya nak kata ada pandangan kata boleh. Selain daripada tu, pandangan makan tupai terbang tu. Bukan tupai pokok ni. Tupai yang terbang, yang boleh terbang. Yang dia kembang, lalu dia melompat tu dia kembang. Ibnu Qayyim dia berpandangan tupai tu boleh makan. Sebab dia tengok di kampung dia tu, di Syria ni, di Syam, dia kata antara makanan yang dianjurkan untuk orang-orang yang suka bercakap di hadapan orang ni, suka ceramah orang ni, ialah makan tupai. Tupai ni boleh menghilangkan rasa gugup. Tuan-tuan yang jenis duduk atas pentah berpeluh bercerau ni makan tupai, kalau percayalah. Tapi saya tak pernah makan. Saya duduk depan ni pun saya bukan pemakan tupai lah di sini. Walaupun saya kuliah depan orang semua pun saya bukan berani ni kerana lepas makan tupai ke tak. Tak makan apa-apa, tak makan pun tupai tu. Tak gamak pun nak makan tupai tu. Cuma nak katanya ada pandangan. Inilah bab testimoni lah saya tengok salah satunya. Okay. Cuma bagi saya selama mana benda tu tak masih lagi dalam ruang lingkup para ulama benarkan, maka kita bolehlah excuse untuk kita ambil ataupun tak ambil pun. Cuma nak katanya kena tengok pada suasana masyarakat lah. Suasana masyarakat. Kalau kita rasa sesuai dan tak mengundang apa-apa pandangan yang pelik, kita boleh. Tapi kalau benda tu pelik, benda tu macam lain macam, kita tak ambil lah benda tu. Okay. Kemudian hadis yang seterusnya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah dalam As-Sahihain. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi bi Ilya biqadhain min khamrin wa labanin fanadhara ilayhima thumma akhadha al-laban faqala lahu Jibril alaihi salam alhamdulillahi alladhi hadaka lil fitrah law akhadhta al-khamra la ghawat ummatuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kata Abu Hurairah, dia kata pada malam berlakunya Isra Mi'raj tu,
Nabi telah lalu di kawasan nama dia Ilya. Ilya ni sekarang di Palestin. Palestin kawasan yang dikuasai oleh Zionis lah, Israel sekarang. Okay. Sampai situ Nabi dihidangkan dengan 2 bekas. Satu bekas arak, satu bekas susu. Okay. Bila mana dihidangkan tu, maknanya Nabi tahu diminta untuk pilih nak minum apa. Lalu Jibril pun kata pada dia, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kamu di atas fitrah. Kalau kamu ambil arak, sebab Nabi ambil susu dalam hadis ni, nescaya umatmu akan ramai sesat. Walaupun Nabi ambil susu, ada juga lah umat Nabi ni yang sesat. Cuma nak katanya dia tak sesat secara total. Dia sesat secara kelompok kecil lah. Maknanya masih ada kumpulan-kumpulan yang mempertahankan kebenaran. Umat Nabi ni tak jadi macam umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh ni ialah umat yang satu umat tu sombong. Bukan orang perseorangan sombong, tapi satu umat sombong. Jadi nak tunjuk pada kita bahawasanya dengan sebab Nabi pilih macam tu, umat Nabi ni ada yang menjaga bab tu. Kita beri lalu azan dulu, nanti kita buat kesimpulan. Tadi kita dah tengok berkenaan dengan hadis-hadis yang menunjukkan Nabi ni dia pilih sesuatu tu menyebabkan umat Nabi ni taklah sesat secara keseluruhan. Berbeza dengan umat Nabi Nuh, dia umat tu sendiri sombong. Satu umat tu sendiri rosak secara keseluruhannya. Okay. Jadi untuk yang terakhirnya kalau kita tengok, sebenarnya untuk bab ni dia banyak lagi poin-poin yang menarik ni. Okay. Tapi mungkin kita akan sambung lagi lah pada kali akan datang, sebab bab-bab syair tu dia lagi banyak benda-benda makanan yang disebut. Okay. Cuma saya nak sebutnya ialah bila mana kita cerita tentang kewarakan ini, ia benda yang kadang-kadang perlu ada pada setengah orang dan tak perlu ada pada setengah orang. Kalau dia orang yang menjadi influencer lah istilah sekarang, menjadi orang yang memberi pengaruh pada orang, maknanya orang dengar dia, orang tengok dia apa semua, dia kena jaga bab ni. Sebab tu di sisi ulama hadis dia sebut benda ni sebagai khawarim muru'ah, menjaga maruah diri dengan tak terlibat benda-benda ni. Macam saya sebut tadi lah, pakai seluar 3 suku. Seluar 3 suku hakikatnya bagi orang lelaki bukan benda yang salah pun. Tapi bagi satu orang yang duduk pada title, orang yang ada pengaruh, benda tu tak boleh. Dia kena melazimi benda-benda. Sebab tu ada orang-orang dulu yang menjadikan pakaian-pakaian dia. Kita baca kitab-kitab dulu kan. Kitab-kitab Jawi lama apa semua ni, macam apa nama ni, penawar bagi hati tu, penulis bagi penawar bagi hati tu, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili pernah sebut tentang haram pakai baju kemeja, tali tie dengan baju kok tu. Sebab apa? Sebab merujuk kepada pakaian-pakaian ini ialah pakaian-pakaian yang pro kepada penjajah-penjajah yang ada agenda nak jatuhkan Islam. Untuk zaman dia. Untuk zaman kita ni dia berubah dah. Dia tak sama dah. Sebab tu kita akan tengok bukan fatwa lah, kebiasaan ulama-ulama di India sekarang. Dia orang tak akan pakai serban yang lilik tu. Dia orang tak akan pakai. Sebab apa? Sebab kebiasaan itu juga dilakukan oleh orang-orang beragama Sikh. Orang agama Sikh kan pakai serban kan. Jadi ulama-ulama India tak pakai. Sebab kalau pakai orang akan keliru dengan orang Sikh. Sebab tu dia pakai piah, dia pakai lebay biasa. Tempat kita ni dia tak obvious sangatlah benda tu. Cuma nak katanya dia jaga benda-benda seperti itu. Antaranya tengok ulama India dia simpan janggut panjang, lepas tu dia cukur misai, cukur licin misai, supaya nak membezakan di antara Hindu, Sikh dan lain-lain ni. Perbezaan. Itu ialah bab kewarakan. Tapi ada setengah orang dia tak kisah benda-benda seperti ni. Sebab tu saya tengok guru-guru saya di Jordan ni, dia ada macam-macam pattern. Cuma kalau tuan-tuan pergilah negara Jordan ni, tuan-tuan akan tengok yang duk kaji hadis apa semua ni, memang pakaian macam orang-orang barat. Antaranya Dr. Bashar Awad masih hidup sekarang. Janggut, misai tak ada, icik. Dah umur 80 lebih, 90 dah kot. Sebab dia ni orang yang biasa dengan cara macam tu. Tak dinafikan ada sebahagian pensyarah yang memang melazimi pakai jubah sentiasa, macam Malik Sa'di atau Rahmat Sa'di ni mufti Iraq zaman Saddam Hussein dulu. Yang ni memang tak pernah nampak pakai baju kot. Sebab dia jaga dia. Tak pernah tengok dia buka kepala dia, tak pakai apa-apa.
Itu ialah bab kewarakan. Tapi kalau satu orang tu dia dah biasa dan orang kenali dia dengan watak tu, tak apa. Tapi dia tak pernah buat, tiba-tiba dia buat, maka dia akan mengundang lain macam. Itu yang saya nak sebut warak. Termasuklah makan. Sebab tu ni yang terakhir lah. Kalau tuan-tuan ingat dulu masa saya sekolah menengah, saya selalu pergi medan ilmu di Kota Baru ni waktu Tuan Guru Nik Azim masih lagi hidup. Antara benda yang dia pernah sebut, dia kata dia memang tak akan bawa isteri dia makan dekat kedai makan. Sebab apa? Sebab takut orang-orang yang tak mampu makan, dia tengok, menyebabkan pasangan dia pun nak, lalu dia desak suami dia tak mampu. Itu warak. Dia fikir sampai tahap tu. Dia kata kerana kita, dia mungkin bergaduh dengan suami dia kat rumah sebab dia nak makan kedai. Ini orang-orang alim dia fikir sampai tahap tu lah. Dia tak makan. Sebab tu dia tak benarkan isteri dia pakai mah terlalu tu sangat. Sebab dia takut kalau diminta nanti, orang kata tengok isteri tu boleh pakai, takkan saya tak boleh pakai. Akhirnya dia jadi memberontak apa semua. Ini orang yang fikir. Ini dia bagi common sense lah bab ni. Common sense. Warak dan dalam masa yang sama common sense. Sebab dia tu orang yang ditengok, dilihat. Sebab tu sampai sekarang pun orang selalu up. Tok Guru Nik Azim ni gambar dia kalau pakai jam dia yang murah tu 300 lebih. Betul orang banding dengan pemimpin-pemimpin lain. Pemimpin lain jam tu boleh beli rumah banglo 2 biji. Kadang-kadang. Orang ingat benda tu, orang ingat. Itu warak dia panggil. Dia boleh beli. Tapi dia tak beli. Kerana apa? Itu kewarakan. Warak ni bila mana ada pada satu orang, dia lagi menaikkan ciri keimanan pada diri dia. Jadi sebab itulah penulis dia masukkan ini sebagai bab-bab keimanan. Nanti kita akan tengok lagi sambungan untuk bab yang ke-39 ni. Cuma malam ni kita berhenti situ je. Moga Allah Ta'ala berrahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.